Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi teman-teman media baru dan para bloggers yang dapat hadir di rumah saya pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman yang sudah hampir sebulan lebih meletakkan saya dalam muka pertama, muka kedua, muka ketiga. Saya ingat muka saya tak dapat dicari, muka 15 dan seterusnya. Jadi maknanya sumbangan daripada teman-teman. Dan yang saya paling gembira sekali sehingga ini ialah laporan yang diberi pada saya, laporan yang seimbang, laporan yang profesional. Tahniahlah kepada teman-teman yang telah memberikan laporan yang sedemikian rupa, yang tidak menggugat mana-mana orang, yang tidak menimbulkan kebencian mana-mana orang, tetapi atas laporan yang profesional yang dibuat, insya-Allah apa yang saya lakukan inilah yang akan menjadi sebagai saluran yang akan menyatukan umat di Malaysia. Saya nak membacakan sebagaimana biasa. Hari ini agaknya sedikit panjang, tapi tak, saya baca ni rasanya dalam 5 minit gitu saja, 6 minit ni. Tentang apa yang saya nak uraikan, dan saya akan bukakan kepada saudara kalau ada apa-apa yang nak ditanyakan selepas ini. Saya ingin membuat ulasan tentang beberapa perkara yang kini sedang hangat dibincangkan di kalangan anggota masyarakat, terutamanya dalam media massa. Isu yang paling menonjol ketika ini ialah pemecatan saya sebagai ahli PAS dan pengguguran saya sebagai ahli Exco Kerajaan Negeri Selangor. Seperti yang telah saya nyatakan sebelum ini, saya terperanjat dan bersedih dengan keputusan drastik yang dibuat oleh pimpinan tertinggi parti. Setahu saya, apa juga perbezaan pendapat di antara saya dengan parti telah pun diharmonikan dan dianggap telah selesai. Saya telah dijemput menemui ketiga-tiga pimpinan tertinggi parti, iaitu Tuan Guru Mursyidul Am, Datuk Nik Aziz Nikmat, Timbalan Mursyidul Am, Datuk Dr. Harudin, dan Presiden Parti Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Pertemuan yang penuh dengan kemesraan itu berlangsung di Kota Baru pada 27 Disember 2011 yang lalu. Tuan Guru Mursyidul Am menyatakan rasa terharu beliau dengan tindakan memohon maaf saya kerana menarik balik kenyataan yang boleh menyinggung ahli dan penyokong PAS. Atas nama pertemuan Mahabbah, beliau telah mencadangkan diadakan kenduri besar di peringkat pusat PAS Pusat dengan ahli-ahli menyumbang untuk menjayakan kenduri tersebut. Di pihak beliau sendiri, kenduri kecil telah diadakan di JKR 10 sempena pertemuan Mahabbah tersebut. Kes melibatkan saya dengan parti telah diharmonikan dengan sepenuhnya. Bagi saya, pemecatan saya sebagai ahli PAS adalah kerana saya menyentuh kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Himpunan 901. Saya telah menasihatkan ahli-ahli PAS, khususnya mahasiswa-mahasiswi, supaya tidak menghadiri himpunan tersebut. Kes tersebut adalah kes peribadi melibatkan seorang pemimpin. Bagi saya, mahasiswa-mahasiswi sepatutnya menumpukan perhatian kepada pengajian berikutan dengan minggu peperiksaan yang sedang berjalan ketika itu. Perlu disebutkan, kenyataan saya dilihat selari dengan kehendak Tuan Guru Presiden PAS sendiri yang tidak menggalak dan tidak juga melarang ahli menyertai perhimpunan tersebut. Timbalan Presiden PKR yang berhormat Saudara Azmin Ali melenting dengan kenyataan tersebut dan meminta pucuk pimpinan PAS segera memecat saya. Keesokan harinya, Jawatankuasa PAS Pusat bersidang dan memutuskan secara drastik bahawa saya telah dipecat daripada menjadi ahli PAS tanpa memberi peluang dan ruang kepada saya membela diri terhadap tuduhan-tuduhan yang saya sendiri pun tidak dimaklumkan sehingga hari ini. Pemecatan saya itu tidak menggunakan prosedur yang biasa diamalkan oleh mana-mana pertubuhan, termasuk pertubuhan politik. Lazimnya tertuduh diberi peluang untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan bertulis yang dikenakan kepada pihak tertuduh. Bagi saya, PAS Pusat yang sepatutnya mengamalkan prinsip-prinsip Islam dalam berorganisasi telah tidak mematuhi prinsip-prinsip tersebut di atas. Jelas keputusan itu dibuat secara otokratik, tidak demokratik, dan menyimpang daripada asas-asas mengurus manusia dalam organisasi mengikut prinsip-prinsip Islam. Saya yakin Datuk Seri Presiden dan lain-lain pimpinan ulama faham tentang asas-asas disiplin
melibatkan manusia dalam organisasi, berpandukan kepada Islam, tetapi pengaruh golongan parasit dalam PAS begitu kuat sehingga pucuk pimpinan terpaksa tunduk kepada mereka. Inilah yang sedang berlaku dalam PAS. Golongan parasit dengan jumlah yang lebih besar dan menggunakan strategi yang licik telah berjaya mengubah arah tuju PAS, termasuk dalam kes pemecatan saya ini. Saya heran dan cuba mencari hujah yang digunakan oleh pimpinan PAS waktu membuat keputusan memecat saya. Pemecatan saya bukan atas dasar kesilapan yang saya lakukan yang telah pun diharmonikan, tetapi semata-mata menegur pimpinan PKR yang menghadapi kes mahkamah yang saya katakan bersifat peribadi. Saya juga hairan bagaimana PAS boleh tunduk dengan tekanan daripada PKR yang meminta saya dipecat. Apakah PAS sudah hilang maruah dirinya? Saya dihujani dengan panggilan telefon, pesanan ringkas, email dan kunjungan pribadi bertali arus untuk menanyakan sama ada saya akan membuat rayuan terhadap pemecatan saya itu. Saya masih memerlukan masa untuk mendengar berbagai pendapat daripada sahabat-sahabat, khususnya teman-teman ulama saya. Saya masih sayangkan PAS, terutama pejuang PAS yang asal. Tetapi saya perlu membuat keputusan yang adil untuk diri saya, adil untuk keluarga saya, adil untuk masyarakat saya, dan adil untuk umat seluruhnya. Lebih dari itu, saya mahukan keputusan saya itu membantu saya mengagungkan Islam, membantu saya mengangkat martabat bangsa Melayu, dan membantu saya mendaulatkan institusi raja dan perlembagaan. Dalam apa keadaan pun, saya telah dan akan terus berjuang baik di dalam maupun di luar PAS. Peluang dan ruang terbuka luas untuk saya. Tidak sesempit seperti yang dijangkakan oleh setengah pihak. Akan saya gunakan sepenuhnya. Saya gembira hidup untuk Islam dan saya redha mati bersama dengan Islam. Pagi ini, saya menerima surat dari istana memaklumkan tentang pengguguran saya sebagai ahli Exco berkuat kuasa mulai 16 Januari 2012, iaitu hari ini. Di peringkat ini, saya merasakan bahawa tarikh pengguguran itu sebenarnya bercanggah dengan kuat kuasa keahlian saya sebagai ahli PAS yang sepatutnya tamat pada hari akhir tempoh rayuan. Saya tidak ada masalah atas pengguguran sebagai ahli Exco itu. Sebenarnya saya telah menulis surat kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk memohon bercuti sehingga hari tamat tempoh rayuan, dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah pun meluluskan cuti saya itu. Ini bermakna pelucutan saya sebagai ahli Exco berlaku dalam keadaan secara teknikalnya jangka hayat keahlian saya masih berjalan sehingga minggu pertama dalam bulan Februari 2012. Mungkin Yang Amat Berhormat Menteri Besar terlepas pandang menasihatkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mengenai perkara ini. Seperti yang saya sebutkan, saya tidak ada masalah di atas pengguguran ini. Malah saya telah bersedia secara mental dan fizikal untuk menghadapinya. Bagi saya ini adalah asam garam perjuangan. Perkara ini tidak sedikit pun mengganggu hasrat saya untuk memperjuangkan sesuatu yang paling murni dalam hidup seorang insan, yaitu mengagungkan Islam. Hanya saya tertanya-tanya, apa ada di sebalik tindakan yang begitu tergesa-gesa untuk memecat dan menggugurkan saya? Tindakan tergesa-gesa ini seolah-olah menampakkan ada pihak yang begitu tidak sabar-sabar untuk mengeluarkan dan menggantikan tempat saya. Walhal dari segi pengguguran ahli Exco, saya sepatutnya masih ada 3 minggu lagi tempoh bertenang untuk membuat keputusan yang terbaik. Kepada rakan-rakan Exco yang lama dan yang baru, ingin saya mencoretkan satu pesanan supaya berhati-hati memegang amanah mentadbir negeri Selangor. Dalam pembangunan yang begitu pesat, jangan sekali-kali keagungan Islam, martabat bangsa Melayu dan kedaulatan institusi raja dan perlembagaan dikesampingkan. Itulah amanah pertama dan utama. Menyisihkannya berarti saudara sekalian sudah mengkhianati kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada saudara-saudara. Akhirnya kepada ahli dan pendukung PAS, kembalikanlah PAS ke landasan asalnya, yaitu membangunkan masyarakat berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ahli dan pendukung PAS mesti berani mengambil langkah positif dan tegas untuk membebaskan PAS daripada cengkaman golongan parasit yang mempunyai agenda tersendiri untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Sekian, terima kasih. Sekarang ini saya bukakan soalan untuk saudara-saudara sekian. Sila.